melalui kampung Sungai Bayor, masuk ke kampung Garok dan juga kampung Teluk Mas. Hanya untuk mencari kawasan yang digelar sebagai kawasan panas oleh PDRM. Di mana kita? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Allahu Akbar. Penat tuan-tuan, penat penuh lesu ni bang. Saya semalam di Ipoh dan hari ni ke kawasan yang lebih dalam lagi. Dan saya terpaksa melalui kawasan-kawasan saya kira macam agak asing bagi saya. Di Parlimen Larut. So, bersama dengan saya pada hari ini yang bakal bertanding di kawasan Parlimen P056. Betul? Betul. Parlimen Larut. Orang muda, anak muda yang saya kira macam tak tahulah sama ada bertuah ataupun tiba-tiba mungkin terkejut ke apa kan. Saudara Muhammad Syafiq Fadli, orang muda, kawan baik saya ni, yang akan bertanding di kawasan panas yang PDRM declare sebagai antara 3 zon panas, Tambun, Larut serta Bagan Datuk yang digelar sebagai kawasan yang perlu diberi lebih tumpuan. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sosok Terima kasih. tubuh orang Terima muda kasih Azrul. kita. Sudah hadir ke kawasan kami ni. Saya mula pun risau juga ni sebab Larut ni dia dah lah panas dan jauh ni. Tapi alhamdulillah nampak suasana bertenang. So hari ni tuan-tuan jangan rasa terganggu kerana kita memang buat di luar ni kan. So bunyi-bunyi motor sebagainya tak apa. Kita nak dia betul-betul rasa keadaan kampung sebenar. Baru Suasana nampak damai di Larut ini. Sihat. Alhamdulillah sihat. Tapi nampak lesu ni. Letih sikit lah. Tapi apa pun kita all out. Kita dah semangat. Saya bawa semangat kekuatan jentera parti kita yang betul-betul mengharapkan agar saya membawa kemenangan buat Barisan Nasional di Larut ini insyaAllah. Tak sampai seminggu ni. Tapi nampak dia punya lesu tu, nampak tu ketara tu. Tapi tak apa, orang muda. Lesu tu kena buang jauh kan, kena buang jauh, kena naik dengan semangat orang muda kan. Dan untuk makluman semua, Muhammad Syafiq Fadli berusia 37 tahun. Allahu Akbar. Saya 37 ni duduk main rounders lagi ni. Okay. Dan beliau adalah seorang ketua penerangan pemuda UMNO Larut. Calon P056 yang akan bertembung dengan 3 lagi calon lain iaitu Big Name, Giant, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga dua lagi iaitu Zulkarnain Abidin dari Amanah PH tadi, Hamzah Zainuddin dari Parti Bersatu ataupun PN dan juga Afzai Fazlan GTA ataupun Pejuang lah. So pertembungan 4 penjuru yang akan menentukan siapa yang akan bakal menawan kerusi Parlimen Larut. Tapi seperti apa saya faham lah, Parlimen Larut ni daripada dulu lagi, zaman berzaman, sebenarnya kursi tradisi Barisan Nasional. Ya betul. Tapi nama Datuk Seri Hamzah ni, bagi saya nama yang agak kuat bagi mereka yang kenal. Semua kenal, bekas ataupun Menteri Dalam Negeri, so memang cukup hebat. Ya betul. Dan setiausaha pula tu, setiausaha agung. Parti Bersatu. So macam mana Syafiq melihat pertembungan kali ini? Dan Syafiq ialah orang muda pula tu, bertemu dengan seorang yang saya kira agak besar namanya. Ya, terima kasih Azrul kerana sudi hadir ke Larut kali ini. Pada saya memanglah orang kata saya ni underdog, bakal bertemu dengan giant ni, orang besar ini. Tapi macam mana yang Azrul katakan tadi, kerusi Parlimen Larut ni merupakan kerusi tradisi Barisan Nasional. Ingat tu. Kita tak pernah kalah. Sekalipun pada PRU ke-14 dahulu, sebenarnya Barisan Nasional memenangi kerusi ini dengan mempertaruhkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai calon Barisan Nasional. Dan ketika itulah juga orang-orang yang Azrul nampak jalan-jalan di kawasan ini, orang-orang Barisan Nasional, jentera Barisan Nasional merupakan mereka yang bekerja keras membantu kemenangan Barisan Nasional calon Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika itu. Tetapi malangnya pada tahun 2018 di penghujung tahun itu, kita dikejutkan dengan pengumuman bahawa beliau membuat keputusan untuk meninggalkan kita. Dan ramai yang kecewa, seolah-olah kita merasakan kita telah dikhianati. Dengan kerja buat kita selama ini, beliau meninggalkan begitu saja. Bukan sekadar meninggalkan, tetapi yang lebih kecewa lagi apabila beliau mengeluarkan kata-kata yang saya kira agak mengguris perasaan jentera-jentera parti kita yang memenangkan beliau. Walaupun itu adalah sejarahnya, hari ini Barisan Nasional meletakkan saya tanggungjawab yang saya kira cukup besar. Orang kata giant, saya kira saya bawa kekuatan jentera kita, saya buat semangat jentera kita, dan apa yang saya lihat dalam tempoh beberapa hari ini, malah kita dah bermula lama pun Azrul. Ini
gerak kerja Barisan Nasional ni sejak 2018 lagi. Bila kita kalah, kita dah siapkan jentera kita dah berjalan ke semua tempat. Kita tak pernah rasa diri kita pembangkang. Walaupun serba kekurangan, duit tak cukup, kita tak hantarlah kotak makanan sebanyak yang dihantar oleh Hamzah Zainuddin, tetapi semangatnya ada. Dan saya lihat semangat itu makin berkobar-kobar sekarang ini. Dalam 3 hari saya berkempen ini, semangatnya cukup luar biasa. Dan ini saya memberikan keyakinan kepada saya bahawa alhamdulillah, insya-Allah pada 19 November nanti sudah pasti Larut akan ditawan oleh Barisan Nasional sekali lagi. Nak tanya apa lagi? Dia dah rangkum semua. Tapi okeylah. Syafiq ni sebenarnya, kalau mungkin tuan-tuan mungkin yang mengenali beliau di sosial media, memang seorang yang lantang. Seorang yang memang sangat-sangat banyak ideanya, karisma bercakapnya. Saya pun risau ni bila dapat ditugaskan untuk bertemu bual dengan beliau ni. Saya rasa macam aura kita orang boleh match ni kan. Tapi tak apa. Kita lambatkan dulu topik pasal tu. Cuma saya tadi bila Syafiq sebut pasal dah bersedia lebih lama sebelum PRU lagi. Tapi Syafiq sebenarnya namanya muncul tiba-tiba. Semua orang tahu bahawa Ustaz Kazim kita, itu Datuk Kazim Ilyas, menarik diri untuk bertanding di Parlimen Larut. Dan nama Syafiq muncul 1 hari sebelum itu. Ya, betul. So macam mana pendapat? Adakah ia satu yang mengejutkan, atau Syafiq dilihat sebagai seorang calon bila terjun, atau bagaimana? Sebenarnya pengumuman itu sedikit mengejutkan kerana kita difahamkan Ustaz Kazim yang akan mewakili kita. Tetapi nak kata saya tidak bersedia tu mungkin tidak ya. Sebab sebelum itu lagi persiapan jentera dah ada. Kita telah mempersiapkan dan nama saya telah diangkat oleh Pemuda UMNO Larut dalam mesyuarat Pemuda UMNO Bahagian. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pemuda UMNO Bahagian Larut, Saudara Khairul Anwar, kerana bersetuju untuk mengangkat saya sebagai calon tunggal yang diketengahkan mewakili Pemuda UMNO Bahagian Larut. Jadi persediaannya dah bermula dari situ. Cuma kita menanti-nanti sama ada nama tu lekat ke tak, sebabnya ada ramai lagi. Dah tahu sebenarnya. Dah tahu dalam list lah kan, dalam list tu. Tapi ramai ya, sebabnya di Larut ini kita punyai pemimpin yang sangat ramai. Saya dipilih bukan makna saya ni orang yang hebat, kerana kita ramai lagi orang yang hebat. Kita ada contohnya Cikgu Amran, Ketua Penerangan Larut. Kita ada Setiausaha UMNO Bahagian, Saudara Anwar Arifin. Kita ada Timbalan Ketua UMNO Bahagian, Datuk Amin. Naib sekarang ni dah jadi calon di Don Selama ni. Ketua Wanita juga calon di Batu Kurau. Dan ramai lagi jawatan kuasa pun tersenarai dalam senarai terakhir itu. Cuma mungkin rezeki saya lah dipilih sebagai calon yang mewakili Barisan Nasional untuk mempertaruhkan muka baru dan juga orang muda untuk diketengahkan, mungkin sebagai wow factor. Mungkin kita boleh bincangkan nanti wow factor bagi menentang seorang giant yang besar namanya ini. Tetapi setiap daripada calon tu pasti ada kelebihan yang tersendiri yang boleh menarik minat pengundi kita, insyaAllah. Kan dah kata tak boleh potong. Tak boleh potong. Dia punya pergi bam kan. Pening gitu kan. Tak apalah. Dengan orang lain saya boleh lagi nak ni. Dengan Syafiq ni saya rasa macam tak apa dah, go. Teruskan. Okey. Baik, apa nama yalah, tapi ada yang kata bila nama Ustaz Kazim disebut sebagai calon untuk Parlimen Larut, satu Malaysia macam wah, Ustaz Kazim. Tiba-tiba bila berubah kepada nama Syafiq, ada yang kata kalau lawan dengan Datuk Seri Hamzah ni, Ustaz Kazim ni peluang dia cerah ni. Tapi bila bagi Syafiq ni, kalau dia ada macam kalau pula. Kalau Ustaz Kazim ni macam tu lah. So macam mana pendapat Syafiq? Itulah saya kata tadi, setiap calon tu dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dia ada pro and cons ya. Letak Ustaz Kazim pun dia ada kelebihan, mungkin dia lebih banyak kelebihan berbanding saya. Tapi kalau letak saya pun mungkin saya ada lebih banyak kelebihan berbanding Ustaz Kazim. Itu bergantung kepada bagaimana penerimaan pengundi. Setakat ini saya melihat penerimaan pengundi kepada elemen orang muda, sebab orang mengharapkan perubahan dalam politik negara ini. Ya, kita bercakap soal politik dinosaur, kita bercakap soal orang lama, dan mereka mahu melihat muka-muka baru ditampilkan, orang-orang muda ditampilkan. Kalau dulu kita nampak nama-nama seperti Syed Saddiq,
Yeah. Misalnya orang sangat muda tetapi mampu mengalahkan seorang giant dalam UMNO. Orang terkejut dan mungkin kali ini juga Larut akan menunjukkan bahawa calon muda 37 tahun akan mengalahkan seorang giant, Hamzah Zainuddin, kerana faktor orang muda. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih penting lagi, dalam tempoh 3 penggal ke belakang ini, kita meletakkan calon daripada luar. Orang Larut ni sebenarnya macam saya kata tadi, ramai pemimpin. Kenapa kita tak tengahkan pemimpin-pemimpin tempatan? Dan kali ini kita memulangkan semula kerusi ini kepada anak tempatan untuk membawa hasrat dan aspirasi orang tempatan sendiri. InsyaAllah saya kira itu adalah wow factor, the booster untuk memastikan pengundi-pengundi memilih Barisan Nasional pada 19 November nanti. Tetapi pada 2018 gelombang mesti ada tapi. Mesti ada tapi. Mana boleh diam kan? Kita kena bagi kan. Okey. Tetapi 2018 PRU 14 gelombang berlaku besar di seluruh Malaysia. Dan juga yang berlaku di dalam Parlimen Larut yang mana 2 DUN tumbang, iaitu di mana tadi? Di DUN Kubu Gajah dan juga Selama. Ya, betul. Tumbang walaupun tradisi BN. Tetapi Datuk Seri Hamzah menang. Menang, betul. Sedangkan tsunami politik berlaku begitu besar sekali. So tidakkah ia menjadi satu petunjuk bahawa sebenarnya Datuk Seri Hamzah ini menang bukan kerana bendera BN tapi kerana diri sendiri. Kerana pada ketika itu BN tumbang dengan begitu banyak sekali, termasuk di 2 DUN dalam kawasan Larut. Tidak. Kerana pengundi di Larut ini mengundi dan memilih Barisan Nasional ketika itu. Mereka tidak memilih individu. Individu itu hanya mewakili parti ketika itu. Dan tradisinya memang kalau ditanya di mana-mana pun, orang-orang lama kita memang memilih Barisan Nasional. Pergilah mana-mana, undi dacing. Dulu demo panggil Kati. Lama semua tu. Memang lama betul tu. Jangan lupa undi Kati. Sekarang ni undi dacing. Macam mana pun, mana-mana tempat pun kita pergi, orang-orang lama akan tetap mengundi Barisan Nasional. Dan itulah juga momentum yang ada sehingga hari ini. Dan saya yakin undi-undi itu semua akan kekal menjadi milik Barisan Nasional. Yang selebihnya adalah pengundi atas pagar. Jadi pengundi atas pagar ini akan menentukan sama ada jatuh bangun sebuah parti itu. Sebab itu saya kata tadi, mungkin meletakkan calon muda, orang tempatan akan menjadi wow factor dan booster kepada kemenangan calon di Parlimen Larut ini. Dan insya-Allah saya yakin dan percaya orang-orang muda pastinya akan bersama dengan orang muda. Sebab dia nak kita kawan-kawan, senang sembang, punya aspirasi, punya cita-cita, punya impian, punya harapan. Kita tahu apa yang orang muda nak. Saya tahu apa yang anak-anak muda, bagaimana untuk merancang masa depan mereka. Sebab kita ramai orang muda di sini yang mendambakan perubahan, yang nak peluang pekerjaan, yang nak manfaat daripada aktiviti sukan. Malah mereka juga tanya apa aktiviti-aktiviti yang melibatkan keagamaan yang boleh untuk kita bangunkan di sini. Jadi orang muda hari ini menanti-nanti seorang pemimpin yang mampu membawa mereka, dan insya-Allah Barisan Nasional menawarkan saya untuk memimpin mereka, dan saya amat-amat berharaplah kali ini mereka memberi peluang setelah Barisan Nasional tawarkan. Segmen ni 2 jam ke? Tak, sekejap. Okay. Detail. Tapi okey. Very good. Dia punya aura tu lah macam. Tetapi Hamzah Zainuddin menang dengan majoriti 4,000 lebih. Ya. Berapakah kali ini pula pertambahan pengundi baru di sini? Lebih kurang 20,000 undi 18. 20,000. Betul. So Datuk Seri Hamzah sebenarnya tidak boleh terlalu berpegang dengan 4,000 tu. Betul. Tetapi Syafiq pula strategi untuk mendekati 20,000 pengundi baru. Betul. Yang sebenarnya saya hari ni pun ada yang mesej, bang nak undi mana ni bang? Bang saya dah mula pening ni bang. Sebab sekarang ni pengundi dia orang dah mula blur tau. Saya duk monitor dalam laman sosial ataupun dalam live di TikTok sebagainya. Ramai orang-orang muda lah, dia dah mula macam confused kerana bagi mereka macam korang sebut pasal BN pun problem. Sebut pasal PN pun problem. PH problem. Semua problem. So diorang kata siapa nak undi ni? So 20,000 pengundi baru ni, apa strategi Syafiq untuk nak tawan mereka untuk sekurang-kurangnya mungkin untuk memberi undi pada BN? Satu perkara yang saya juga buat analisis dalam komen-komen di social media dan bercakap dengan orang-orang muda, mereka bercakap soal masalah dalam politik. Dan selepas itu mereka kata cukuplah dengan orang lama ni, sebab masalah ni dengan orang-orang yang terlalu lama dalam politik ini. Sebab itu mereka mendambakan muka
muka baru, Ya. orang baru. Di mana-mana saja kita bercakap soal perubahan dalam politik. Mereka nak kita letakkan, ketengahkan muka baru, orang baru. Dan kali ini Barisan Nasional dah buktikan. Kita bukan cakap kosong. Di Melaka kita buktikan, di Johor kita bukti dan kita lihat kesannya keputusan di Johor adalah sangat memberangsangkan. 80% muka baru, akhirnya kerajaan Johor membentuk 2/3 dalam parlimen, dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Dan dengan itulah juga semangat yang sama kita bawa dalam parlimen kali ini. Kita mengetengahkan calon-calon baru, calon-calon muda, supaya orang-orang muda ini mempunyai keyakinan semula kepada politik. Mereka mahu melihat berlakunya perubahan, dan perubahan itu hanya berlaku dalam Barisan Nasional. Yang duk bercakap soal politik tak berubah, politik lapuk dalam Barisan Nasional ni, mereka sendiri yang meletakkan calon tua, calon Perdana Menteri dalam semua parti politik, kita yang paling muda. Calon termuda dalam semua parti politik, Datuk Seri Ismail Sabri. Okay. Itu calon termuda. Kita Pakatan Harapan masih menawarkan calon recycle. Dah berapa penggal dah menunggu untuk menjadi Perdana Menteri, tak jadi-jadi, masih lagi menunggu. Perikatan Nasional juga menawarkan seorang Perdana Menteri yang telah pun gagal dan nak diangkat semula. GTA lagi lah, calon 97 tahun umurnya, seolah-olah tak ada lagi pemimpin lain. Tetapi Barisan Nasional menawarkan seorang pemimpin baru, Datuk Seri Ismail Sabri, sebagai calon Perdana Menteri. Di Larut, kita menawarkan seorang pemimpin baru berusia 37 tahun, iaitu saya sendiri, untuk bertanding mewakili calon Parlimen Larut. Jadi perubahan itu saya kira tak berlaku dalam politik mana-mana parti, tetapi hanya berlaku dalam Barisan Nasional. Tetapi tetapi ada yang kata tidak relevan untuk kita melihat prestasi Melaka dan Johor sebagai satu penanda aras dalam PRU 15, kerana itu di peringkat DUN, dan selalunya mood pengundi DUN dan juga parlimen berbeza. Betul. Kerana pembentukan kerajaan negeri, sentimen kerajaan persekutuan agak berbeza, kerana dia melibatkan satu yang agak sebab ada pengundi yang selesa bagi undi kepada parti A untuk DUN, tapi parti B untuk parlimen. Pendapat siapa? Kita tidak sandarkan sepenuhnya kepada keputusan di PRN Johor dan Melaka, tetapi ia merupakan satu indikator bahawa rakyat mahukan sesuatu, iaitu perubahan. Dan kita nampak formula meletakkan calon muda itu adalah formula yang sangat baik. Sebab itu kita ketengahkan dalam PRU ke-15 ini. Tetapi bukan sahaja itu elemennya, banyak elemen-elemen lain. Sebagai contoh, kita mengetengahkan poster boy Datuk Seri Ismail Sabri sebagai kekuatan kita. Kita juga bakal mengumumkan manifesto kita pada malam ini, juga akan memberikan tawaran yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Sebabnya orang dah tak percaya dengan manifesto ni. Sebab kegagalan 22 bulan Pakatan Harapan, macam-macam janji yang tidak dikotai, rakyat dah tak nak dengar. Tetapi Barisan Nasional sentiasa mengutamakan setiap janjinya, dan kita akan membuat tawaran yang terbaik untuk rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang muda. Pada 2018 kita turut menawarkan jaminan orang muda. Mungkin sedikit lambatlah masa tu orang muda nak digest apa yang kita tawarkan. Tetapi kali ini kita akan membuat tawaran lebih awal untuk memastikan kita memberi jaminan sepenuhnya kepada masa depan. Masa depan saya dan masa depan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, orang muda, pengundi-pengundi di Larut ni, insyaAllah. 90% pengundi lebih di Larut ialah pengundi Melayu. Ada pakar, ada pengasas politik yang mengatakan kerusi yang mana majoriti pengundinya Melayu, dan di situ pula adanya GTA bertanding akan menyebabkan pecahan undi itu berlaku begitu besar, dan potensi untuk BN akan sedikit menguncup kerana adanya GTA, dan undi Melayu akan berpecah. Dan di sini juga saya dapat lihat keempat-empat calonnya ialah calon Melayu, yang pasti sekali akan cuba untuk menawan hati pengundi Melayu yang ramai di Larut ni. Apa pendapat Syafiq? Saya tak tolak kemungkinan itu berlakunya pecah undi, tetapi saya pasti undi 19,000 yang kita dapat pada PRU ke-14 itu merupakan solid Barisan Nasional. Sebab ketika itu prestasi merupakan prestasi terburuk kita. Pada PRU ke-13 kita mendapat majoriti lebih kurang 6,000.
Oh, Tetapi 4,000 pada PRU ke-14, maksudnya kita telah hilang 2,000 majoriti. Itu adalah prestasi yang sangat tidak baik. Tetapi dalam keadaan yang sangat tidak baik di seluruh negara, kita masih mendapat majoriti 4,000. Jadi saya yakin sebenarnya 19,000 itu merupakan undi solid Barisan Nasional. Kalaupun GTA nak ambil, dia mungkin ambil 10%. Sebab kita tengok di mana-mana tempat apabila GTA bertanding, dia akan menarik lebih kurang 10% undi Melayu tu. Cuma undi Melayu daripada UMNO, Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, jangan kita lupa, sebab itu juga undi Melayu. Betul. Dan juga di Larut juga Pakatan Harapan juga cuba untuk menarik undi Melayu. Betul. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawa Barisan Nasional sahaja yang terancam, parti-parti politik lain juga yang mungkin mempunyai keyakinan juga akan turut terancam. Cuma macam mana yang Azrul katakan tadi, kita ada 20,000. Ini orang Melayu ke orang apa sekalipun, dia orang muda. Orang muda ni sentimen dia lain. Dia bukan ada sentimen orang Melayu sangat, dia tak ada sentimen agama, tetapi dia lebih kepada sentimen siapa yang boleh tawarkan sesuatu untuk masa depan dia. Sebab orang muda ni pertamanya dia fikir pendidikan dia. Lepas dia belajar, dia fikir dia nak kerja di mana. Lepas kerja dia fikir dia nak kahwin. Lepas dia kahwin, dia nak fikir nak beli rumah untuk bina keluarga. Lepas tu dia fikir soal anak dia. Siapa yang mampu memberi tawaran kepada kelima-lima elemen ini, maka orang muda akan bersama mereka. Dan selama ini, kalau kita tengok Pakatan Harapan, memang tak boleh kata apalah, saya tak naklah komen. Perikatan Nasional selama 17 bulan menjadi kerajaan, tidak mampu untuk membawa aspirasi anak muda. Macam-macam yang anak muda minta ketika itu, tak mampu juga. Tetapi Barisan Nasional walaupun dalam tempoh yang pendek, apabila kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri berjaya untuk buktikan bahawa kita mampu untuk membawa aspirasi orang muda, bersama dengan track record 60 tahun kita membela nasib orang muda, InsyaAllah saya yakin dan percaya 20,000 itu bakal memihak kepada Barisan Nasional pada PRU ke-15 ni. Ada skrip ke? Tak ada skrip ke? Macam mana? Tapi itulah orang muda. Ada pula orang muda mengatakan bahawa why not Anwar Ibrahim tak pernah jadi PM lagi, bagi chance sekali. Ya, betul. Saya selaku Ketua Koordinator Komunikasi, itu antara benda yang saya sentiasa ingatkan kepada jentera-jentera komunikasi, bahawa naratifnya dah berubah. Ya, kita bercakap soal janji 22 bulan tak tertunai. Kali ini Anwar Ibrahim sebagai muka Perdana Menteri, Rafizi Ramli sebagai muka timbalan Perdana Menteri. Dua harapan baru buat rakyat Malaysia. Tetapi saya kata kepada jentera, ingatkan balik rakyat. 22 bulan kegagalan Pakatan Harapan, di mana Anwar Ibrahim ketika itu? Langkah pertama yang dilakukan oleh Pakatan Harapan adalah membebaskan Anwar Ibrahim supaya dilantik sebagai Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat dan menasihati kerajaan. Rafizi Ramli sudah berada di luar tetapi menolak jawatan Menteri Kabinet, tidak berada dalam kerajaan dan menghilangkan diri begitu saja. Mereka ini sebahagian daripada kerajaan 22 bulan. Sama ada mereka lari seperti Rafizi ataupun menutup mulut seperti Anwar Ibrahim apabila melihat segala kerosakan, harta negara dijual, rakyat diseksa dan pelbagai lagi masalah-masalah yang berlaku. Anwar Ibrahim tidak melakukan apa-apa tindakan. Malah satu benda yang paling special, Nurul Izzah anaknya sendiri mengatakan bahawa beliau kecewa dengan prestasi kerajaan Pakatan Harapan, maka beliau meletakkan jawatan dan berundur dari politik ketika itu. Sekarang ni baru muncul semula, membawa janji baru, membawa harapan baru supaya rakyat tertipu untuk kali kedua. Saya harap anak-anak muda kali ni jangan tertipu lagi lah. Dia takkan boleh tertipu untuk kali kedua. Okey, kita dah pergi jauh sampai ke PM, sampai ke ni. Hoi, Allah Akbar. Saya risau sebenarnya ni. Saya takut ada apa nama, bukan risau saya punya soalan tak dapat nak challenge. Dia punya karisma ni kan. Tapi tak apa. Apa nama, kita kembali pada Larut lah. Orang Larut sebenarnya selepas 3 penggal di bawah apa ahli parlimen Datuk Seri Hamzah Sainuddin, 3 penggal. Apakah yang Syafiq rasa orang Larut masih lagi dambakan, masih lagi inginkan untuk perubahan ataupun untuk mereka melihat sesuatu yang lebih baik dibawa oleh seorang ahli parlimen? Sebenarnya orang Larut ini dambakan pembangunan, ya, pembangunan fizikal yang signifikan untuk mengubah landscape ekonomi, ya. Dan kita mengharapkan ahli parlimen ketika itu, yang mana kita membawa orang luar masuk ke sini. Saya ingat lagi ketika itu zaman Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, seorang Perdana Menteri, beliau mahu meletakkan Hamzah Zainuddin di kerusi yang selamat untuk dilantik sebagai timbalan menteri. Dicari di mana kerusi yang ada dan diberikan di Larut. Ketika itu Larut bergolak.
Larut bergolak kerana tidak mahu menerima orang luar masuk ke sini. Tetapi pelbagai janji dilemparkan kepada rakyat di Larut ini dan kita pun menerima untuk kemasukan beliau. Dan beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri dalam penggal kedua sebagai Menteri Penuh KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Selepas itu sekarang ini Menteri Dalam Negeri, satu portfolio Menteri Kanan. Besar tu. Dalam tempoh 3 penggal ini, kalau tanya mana-mana orang Larut, kita tidak nampak apa-apa perubahan yang signifikan. Yang ada mungkinlah yang paling famous di sini adalah kotak makanan lah. Bertrailer kotak makanan keluar. Yang meriah. Meriah. Itulah Ada kenduri. Itu jentera kita tu, semangat tu. Sama. Yang ada mungkinlah sumbangan-sumbangan kecil, repair rumah, repair dewan dan sebagainya. Tetapi tidak ada perancangan untuk mengubah landscape ekonomi sebab rakyat perlu perubahan landscape ekonomi untuk boost dia punya ekonomi. Anak muda perlukan peluang pekerjaan, anak muda perlukan jaminan pendidikan dan masa depan. Itu tidak dilaksanakan. Sebagai contoh, Azrul, kita berada di Ulu Selama. Ini merupakan kawasan yang paling hujung dalam Parlimen Larut. Ini jalan mati dah, tak boleh pergi mana-mana dah. Bila jalan mati, orang tak nak datang di sini. Sedangkan di sini banyak kawasan-kawasan tarikan pelancongan. Sungainya cantik, lepas tu kita ada campsite, kita ada water rafting. Betul, cantik. Kita ada track ekstrim, macam-macam ada. Tetapi tak ramai orang datang sini sebab jalannya jalan penghujung. Jadi apa yang dilakukan oleh Barisan Nasional pada 2018, kita menjanjikan untuk membangunkan jalan bypass ke grid. Jadi kita buka jalan ni, dia tak jadi jalan mati, jadi jalan terus saja. Jadi orang Gerik boleh datang, orang sini nak pergi Gerik senang. Kalau tidak Gerik kita kena pusing jauh. Jadi ini adalah satu jaminan untuk pembangunan di sini supaya orang ada accessibility, ada hubungan dengan kawasan ini. Bukan tu saja, kita juga nak bangunkan sekarang ni majlis daerah kecil. Sedangkan penduduknya besar, dah padat dan sepatutnya berstatus daerah penuh. Kita juga bagi jaminan pada 2018 untuk mengusahakannya, tetapi tak dilaksanakan. Dan juga kita ada juga kolej pendidikan yang kita janjikan juga di sini. Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM. Supaya orang luar datang di sini, manfaatnya kepada penduduk tempatan. Bila ramai orang datang, mak ayah datang setiap minggu, homestay penuh, kedai makan penuh, goreng pisang orang beli, burger orang beli. Jadi semua ekonomi rakyat ni akan makmur dan sejahtera. Tetapi benda ni pun tak dilaksanakan. Sedangkan yang kita ada ni menteri penuh. Kuasanya besar. Apa yang dilakukannya? Sebab itu orang Larut sedikit kecewa lah. Saya bukan nak memberi serangan kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Cuma saya nak meluahkan rasa kecewa saya sebagai orang tempatan. Termasuklah rasa kecewa pengundi-pengundi kita. Yang seharusnya dengan portfolio yang begitu kuat, beliau sepatutnya tak susah pun, benda tak besar pun. KKTM tu dah pecah tanah 2 kali dah. Bajet dah ada pun. Tapi perlu ada satu push element ya untuk pergi. Sebab projek dah ada. Jalan itu projek dah dalam senarai KPLB. Sama juga dengan MDS, Majlis Daerah Selama juga dah ada perancangannya. Tapi alhamdulillah saya berjumpa dengan pimpinan-pimpinan, termasuklah bekas wakil rakyat di sini, bekas ahli parlimen Datuk Zihin, bekas Adun Selama, Datuk Daud, termasuklah semalam saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Mereka sentiasa mengingatkan saya, Syafiq, kalau diberi amanah dan tanggungjawab, tolong bantu orang di Larut ini, kita laksanakan semua projek-projek ini. Janji saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan projek ini diteruskan sebab telah ada pun perancangan. Cuma mungkin perlukan another push factor untuk kita turunkan bajet di sini dan kita terus laksanakan demi rakyat di Larut. Manifesto lengkap dah ni. Manifesto lengkap dah. Okay, plan dah ada. Lagi 2 soalan tapi. Orang kata ada mereka yang di luar sana mengatakan bahawa PRU kali ini juga mungkin menjadi satu mungkin akan mengumpan orang-orang muda untuk memberi undi kepada calon-calon popular. That's why tiba-tiba muncullah influencer lah, muncullah itu dan inilah, dan ramai-ramai lagi kan, pelakon dan sebagainya, kerana mereka merasakan bahawa calon popular tu lebih mungkin ada potensi kali ni, kerana orang muda dah mula pening, aku ambil mana yang popular lah. Syafiq adakah popular?
bertanding di sini ataupun nama Syafiq dimunculkan kerana Syafiq seorang yang popular? Silakan. Saya rasa saya membawa aspirasi lah. Kalau nak kata popular, saya tak popular macam Azrul lah kan. TikTok saya tak seramai itu, walaupun nama saya mungkin meletup sejak boleh gegar lori UMNO tu kalau kata dia mic. Okey. Tapi mungkin di Larut ini di kalangan orang muda saya juga terkenal sebab saya merupakan ketua penerangan pemuda. Jadi kita banyak engagement dengan orang-orang muda. Di peringkat UMNO bahagian juga mungkin sebahagiannya mengenali saya, tetapi saya rasa yang lebih utama pada saya yang ditawarkan oleh Barisan Nasional adalah muka baru, orang muda dan anak tempatan. Ini 3 elemen yang cukup kuat kita tawarkan kepada orang Larut. Anak tempatan sebab apa? Sebab kita berjaya untuk memahami aspirasi, cita-cita dan impian orang tempatan. Orang luar tak boleh tahu benda ni. Dia tak dibesarkan di sini, dia tak rasa denyut nadi di sini. Tapi saya dah melalui semua itu. Mak ayah saya bukan orang senang. Saya sama je orang kampung macam orang lain. Jadi saya ada aspirasi itu. Dan bagaimana orang muda inilah yang juga melalui proses yang sama dengan orang kampung berjaya sehingga hari ini melalui proses transformasi. Apa yang dilakukan dengan pendidikan. Jadi saya nak bawa pendidikan di sini, memantapkan untuk anak muda, anak-anak generasi akan datang supaya mereka lebih berjaya. Yang kedua, orang muda ada tenaga, ada kekuatan, ada usaha, ada motivasi. Ini orang muda ni kat mana-mana pun dia semangat dia lebih. Dia rasa dia nak buat itu, kalau dia nak buat, dia nak buat. Sebab itu kita rasa ini kekuatan yang ada pada calon Barisan Nasional dan insya-Allah saya memberi jaminan kepada pengundi-pengundi Larut, saya akan memastikan bahawa saya akan menumpahkan segala tenaga saya, mewakafkan diri saya kepada orang Larut untuk berbakti dan memastikan kita membangun dan melakukan perubahan di sini insya-Allah. Dah kahwin dah? Belum lagi. Okey, calon muda, ada roper, belum kahwin. Tapi saya dah taken. Nak kena bagi tahu. Saya ulang, saya apa nama, ulang balik lah. Calon muda, bujang 3, lepas tu masih lagi handsome kan. So, peluang tu cerah lah kot. Okey. Alright, last question. Secara matematiknya, kalau dilihat kepada kaedah matematik, percentage peluang dan juga jumlah undi dari segi ramalan-ramalannya, sejauh mana Syafiq melihat peluang yang ada? Setakat ini 3 hari ini saya melihat sokongan sangat baik, feedback sangat baik. Saya yakin dia lebih dari 50% sekarang ni. Tinggi tu. Ini saya yakin sebab saya melihat bagaimana respons daripada rakyat. Pagi tadi saya berjalan di pasar pagi, saya berjumpa pengundi-pengundi di kedai makan. Kita juga malam-malam berjumpa di PDM. Nampak sokongan tu sebenarnya lebih hebat daripada PRU ke-14. Lebih ramai daripada PRU ke-14. Jadi orang datang bersemangat kerana mereka rasa mereka mahu perubahan, mereka rasa mereka mahu mengembalikan maruah mereka. 2018 bekerja keras tapi telah dikhianati, sekarang ni nak memastikan kemenangan milik Barisan Nasional. Dengan kekuatan tu saya rasa cukup untuk membawa keyakinan kepada saya. Orang duk tanya, telefon saya, Syafiq yang bekerja keras, bina keyakinan diri. Saya kata jangan risau soal keyakinan sebab saya bawa semangat orang-orang Larut ni. Apa nak risau buat yakin? Punya confident cakap. InsyaAllah. Tapi kita tak boleh terlalu yakin. Banyak lagi kerja-kerja yang saya perlu lakukan sebab kita ada kawasan yang sangat besar. Kita ada 46 PDM di sini, kita ada 60,000 pengundi di sini. Saya setakat 3 hari ni mungkin saya telah cover dalam 20% baru. Jauh lagi perjalanan ni. 2 minggu lagi. Macam-macam boleh jadi. Cuma insya-Allah doakan saya, kita akan pastikan kita jumpa dengan semua pengundi, kita merayu undi daripada mereka dan kita juga menerangkan apa agenda kita. Insya-Allah saya pasti mereka akan terima. Baik, Syafiq, last word untuk mereka di luar sana, terutama di pengundi di Parlimen Larut serta pengundi Malaysia secara amnya. Apakah mungkin saranan, nasihat ataupun mungkin sedikit pandangan kepada mereka semua untuk turun mengundi pada 19 hari bulan ini dan juga memastikan mereka memberi undi yang terbaik kepada pembentukan kerajaan yang lebih sempurna, insyaAllah. Silakan. Baik, kepada pengundi-pengundi di seluruh Parlimen Larut, berilah peluang kepada saya merayu untuk memohon restu daripada semua, terutamanya orang-orang lama, untuk memberi sokongan kepada saya, dan saya merayu kepada seluruh pengundi Larut untuk memberi peluang kepada anak muda calon tempatan yang menawarkan diri untuk berkhidmat di sini.
InsyaAllah dengan mandat yang ada, saya akan mengubah landscape politik dan juga ekonomi di Larut ini supaya kita boleh melonjak ekonomi kita, pendidikan kita, keagamaannya dan juga peranan belia itu dengan lebih mantap lagi. Dan yang penting sekali, saya mengharapkan kita boleh menghebatkan Larut ini ke persada yang lebih tinggi lagi dan kita memajukan seluruh kawasan Larut ini supaya dia terkenal bukan sahaja dalam negara, malah di luar negara, insya-Allah. Kepada seluruh pengundi di Malaysia, saya mohon jasa baik anda semua. Saya merayu kepada seluruh pengundi untuk memilih sebuah kerajaan yang stabil, yang mampu untuk membawa negara dengan lebih baik, yang mempunyai pengalaman dan track record yang sangat baik, yang tidak hanya sekadar berjanji tetapi setiap katanya di kota dengan bukti-bukti yang tersedia. Insya-Allah kita akan kembalikan kestabilan dan kemakmuran dalam negara kita dengan mengundi Barisan Nasional, insya-Allah. Dulu pernah join ke pidato ke apa ke podcast ke? Tak ada. Okey, jadi tuan-tuan semua, maka selesailah satu sesi saya kira amat menarik dan juga amat lancar, amat mudah dikawal. Orang muda saya kira amat bertuah sekali kerana kebanyakan orang perlu melalui jalan yang sukar, yang berliku dalam politiknya. Daripada masuk DUN dulu baru pergi parlimen, tapi Syafiq diberi peluang untuk terus bertanding di peringkat parlimen dan mungkin siapa tahu, who know. Semuanya di tangan kuasa Allah yang Maha Esa. Tuan-tuan, saya kira itu dulu dari saya untuk anda semua dan semoga kita terus lagi kekal bersama, support semua program dalam Media Prima dan juga pastikan anda kekal setia menonton semua platform online juga di bawah kumpulan NSTP Group. Jumpa lagi. Assalamualaikum.